Okey anak-anak, teacher sambung contoh yang kedua. Okey, memang soalan ni kita kena banyak buat latihan, kena banyak buat contoh, baru kita makin mahir. Okey, so kita tengok seterusnya. Okey, ni soalan tadi cikgu delete. Okey. Jadi sama soalan yang kedua ini juga nak jadikan M sebagai perkara rumus. Jadi cikgu buat kat sini lah. Maknanya nak tahulah dekat ni bermaksud kita nak jadikan M sebagai perkara rumus. Okey. So soalan dia adalah T sama dengan M tolak N per negatif 3. Okey. Okey, jadi kita tengok pertama sekali memang kita kena tengok M tu duduk di atas atau di bawah. Kalau di atas cantik dah lah. Kalau di bawah macam kes tadi kita kena pindahkan dia ke atas. Okey, jadi cikgu bulatkan kat sini ya. M yang kita nak tu berada di atas. Okey, cantik. Tapi kita nak M je. Kita tak nak benda lain. Jadi kita kena tahulah cara-cara kita nak pindahkan. Okey, kalau anak-anak pindahkan yang mana dulu? Okey, ada yang kita dengar nak pindahkan N dulu. Ada yang kata nak pindah negatif 3 dulu. Okey, sebenarnya kalau anak-anak nak pindah, anak-anak kena pindah yang bawah ni dahulu. Yang colour biru ni. Pindah ni dulu. Pindah. Kita buang dulu yang ini. M dengan N ni kita tak boleh, N ni kita tak boleh pindah sebab ada yang jaga kat bawah ni. Ada negatif 3 ni. Jadi kita tak boleh pindah. Kita tak boleh pindah N dulu. Kita kena pindah negatif 3 dulu. Pindah yang ini dulu. Okey, jadi bila pindah, ini kan operasi pecahan. So, pecahan adalah bahagi. So, bila kita pindah, dia akan jadi darab. Okey, jadi kat sini cikgu buat negatif 3 darab T sama dengan M tolak N. Okey, tengok anak-anak. Sebab apa? Sebab ini bahagi. Bila bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab. So, negatif 3 darab T. Jadi, negatif 3 darab T adalah negatif 3 T. Senang saja. Okey, M tolak N. Okey, jadi sekarang kita fokus lagi pada M. Sebab M ni yang kita nak. M. Jadi kita fokus pada M. Jadi bila kita nak M, jadikan M perkara rumus, benda yang kita tak nak, kita pindah, kita halau dia. Kita buang dia. So sekarang ni, yang ada kat sini adalah negatif N. Jadi negatif N, okey, negatif N, okey, dia akan lalu pagar ajaib. Yang ni sama dengan ni kita panggil dia pagar ajaib. So negatif ni apabila lalu pagar ajaib dia akan berubah jadi positif. Okey. Jadi cikgu tulis balik kat sini. Negatif 3T, dia negatif ni pergi ke sebelah dia akan jadi positif. So sama dengan M. Okey, dah siap. Macam tu. Kalau anak-anak nak cantikkan bolehlah, maknanya tulis balik M sama dengan negatif 3T tambah N, ataupun anak-anak boleh tulis M sama dengan N tolak 3T. Sangat mudah sebenarnya. Yang penting anak-anak tahu apa yang kena pindah dulu. Macam ni negatif 3. Selepas negatif 3 kita pindahkan N pula. Sebab kita nak M. Bila kita nak tu, yang kita tak nak tu memang kita akan pindah. Negatif lalu pagar ajaib dia akan jadi positif. Nampak tu? Okey, so kemudian anak-anak boleh cantikkan lah, letak M di depan, salin balik je. Ataupun anak-anak nak ubah balik, letak yang positif ni dekat depan, yang negatif ni dekat belakang. Tapi ini pun dah diterima dalam periksa. Okey, boleh anak-anak? Kalau boleh, cikgu pergi pada contoh seterusnya. Okey. Nanti anak-anak boleh tengok balik video ni. Okey, contoh seterusnya kat sini. Cikgu nak jadikan P.
P sebagai perkara rumus. Okey, P adalah perkara rumus. Okey, jadi soalan yang pertama adalah Q sama dengan punca kuasa P. Punca kuasa takut anak-anak tak pernah nampak kan punca kuasa. Okey, jadi kat sini pertama sekali anak-anak mesti tengok duduk di bawah, yang kita nak P tu duduk di bawah atau duduk di atas. Kalau macam ni memang dah duduk di atas, so dah cantik. Okey, cuma sekarang kita fokus pada problem masalah kita lah. Sekarang kita nak P. Kita nak P kan? Okay, kita nak P, jadi yang kita tak nak adalah punca kuasa. Okey, kalau anak-anak tahu punca kuasa, kalau pergi ke sebelah, dia akan jadi kuasa 2. Dia terbalik. Punca kuasa, dia akan jadi kuasa 2. Okey, kalau kuasa 2 pergi sebelah, dia akan jadi punca kuasa. Dia terbalik macam tu. Okey, kalau kes yang ini, okey, kita kekalkan P kat situ. Okey, sekarang punca kuasa pergi sebelah, lalu pagar ajaib, dia akan jadi kuasa 2. Okey, dah siap. Sangat senang. So, P adalah Q kuasa 2. Sangat senang sebaris je. Okey. Boleh punca kuasa pergi sebelah jadi kuasa 2. Kalau kuasa 2 pergi sebelah akan jadi punca kuasa. Okey, yang ni cikgu padam dulu. Kita pergi contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya. Contoh yang kedua adalah ni S sama dengan P kuasa 2. Okey, jadi anak-anak kena bulatkan atau anak-anak kena ambillah pen color lain, bulatkan apa yang anak-anak nak. Sekarang macam ni cikgu bulatkan color merah. Jadi cikgu nampak, cikgu nak P, yang cikgu tak nak cikgu buang. Yang ni cikgu nak P, yang cikgu tak nak cikgu buang. Jadi P kuasa 2. Okey, lalu pagar sebelah, maknanya lalu pagar ajaib pergi sebelah, dia akan jadi, kalau kuasa 2 dia akan jadi punca kuasa. Dah siap. P adalah punca kuasa S. P adalah Q kuasa 2. So, betul lah. P adalah perkara rumus. Ni P yang kita nak cari ni. Sangat senang. Untuk yang ini cikgu hanya nak ajar punca kuasa pergi sebelah jadi kuasa 2. Yang ini kuasa 2 pergi sebelah jadi punca kuasa. Okey, 2 contoh yang sangat senang. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, cikgu tengok contoh yang ketiga. Okey, cikgu delete. Masih sama, kita masih jadikan P sebagai perkara rumus. Okey, contoh yang ketiga adalah lebih rumit sikit lah sebab dia panjang sikit. Macam ni. Okey. Tapi fokusnya tetap sama, nak jadikan P sebagai perkara rumus. Jadi anak-anak tengoklah kat sini kan. Okey, P anak-anak kat sini. P anak-anak ni. Okey, P ni anak-anak duduk dekat atas. Okeylah, cun dah. Jadi sekarang ni kita kena fikir macam kita main game lah. Kita kena fikir, okey, aku nak P, benda apa yang aku tak nak, aku kena buang. Macam tu. Okey, jadi kalau macam ni, pertama sekali anak-anak nak buang apa? Nak buang punca kuasa ke nak buang 3? Cikgu nak tahulah anak-anak jawab apa agaknya ya. Okey, kalau ikutkan, kita bayangkan kita dalam rumah. Ni rumah. Ni rumah. Okey, punca kuasa ni adalah pintu. Jadi kalau kita nak keluar rumah, kita mesti buka pintu tu dulu. Betul tak? Jadi kalau macam ni, jangan anak-anak pergi pindahkan 3. Macam mana anak-anak nak keluar kalau anak-anak tak buka pintu? Jadi punca kuasa ni ibarat pintu. Jadi kita kena pindahkan punca kuasa dulu. Okey, punca kuasa macam cikgu cakap kelas sebelum ni, kalau punca kuasa pindah ke sebelah, dia akan jadi kuasa 2. Punca kuasa, kuasa 2. Jadi pindahlah. W kuasa 2 sama dengan P per 3. Nampak tak? Sekarang ni punca kuasa hilang lah sebab anak-anak dah pindah, lalu pagar ajaib ni dia akan berubah punca kuasa jadi kuasa 2. Okey, kemudian anak-anak fokus. Fokus. Okey, anak-anak nak P. Jadi siapa lagi anak-anak tak nak ni? 3. 3 ni duduk kat bawah. 3 ni adalah bahagi. Pergi sebelah dia akan jadi darab. Jadi 3 darab W kuasa 2 sama dengan P. Cantik kan? Dia akan jadi 3W kuasa 2 sama dengan P.
Sebenarnya kalau anak-anak nak tinggalkan jawapan macam ni pun okey. Tapi kalau anak-anak nak cantikkan lagi pun boleh. Maknanya anak-anak letaklah P kat depan. Salin balik je. Macam ni. Lebih cantik. Okey. Jadi, itulah contoh-contoh untuk kelas hari ini. Dan teacher akan bagi soalan susulan selepas ni. Diharap anak-anak dapat buat. Kalau tak dapat, boleh tanya teacher ataupun tengok balik PDP yang teacher ajar hari ini. Okey. Sekian, terima kasih.